أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, rahmat dan kasih sayangnya, dipertemukan kita pada pagi subuh yang mulia ini, dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Dapat pula imam yang membaca dengan suara yang sangat merdu. Kemudian dapat juga kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan yang dahsyat ini sekiranya tidak dapat dimanfaatkan bagi orang yang hadir, maka dia berada dalam sebuah kerugian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada asalnya saya kalau boleh dalam seminggu ini nak berehat dulu di rumah, kerana saya baru balik daripada kursus 3 hari 2 malam di Ipoh. Jadi takut ada apa-apa kontak selepas saya diberikan nasihat dan diberikan pelbagai cadangan. Saya buat 2 kali swab test. Nak jumpa dengan tuan-tuan ni jangan main kembang hidung. 2 kali saya buat swab test, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Alhamdulillah, kedua-duanya negatif. Jadi selebihnya saya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa, kerana melihat kepada keadaan terkini yang mana kes pada awalnya hari itu sebelum dibuka negeri turun kepada 4,000, semalam 5,000, kemarin 6,000. Jadi sama-samalah kita menjaga diri, menjaga keluarga. Lah ni test kit untuk COVID-19 pun tuan-tuan boleh dapatkan di farmasi-farmasi berdekatan. Tak silap saya, kalau di Speedmart pun ada jual dengan harga yang berpatutan lah. Jadi sekiranya tuan-tuan baru balik daripada tempat berkumpulnya orang ramai, Masjid Surau tak apa, memang tahu tak ramai. Tapi kalau baru balik dari kenduri ke, ramai-ramai dan sebagainya, untuk menjaga kebajikan diri, keluarga dan rakan-rakan, kita buatlah ujian COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita, dan asbab daripada keberkatan tersebut Allah taala angkat kembali seperti mana kunut yang dibacakan oleh imam sebentar tadi, kunut nazilah, memohon Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bala dan bencana yang tidak diingini, terutamanya wabak COVID-19. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di perjumpaan kita pagi ini menyambung kepada slot tazkirah ataupun kuliah kita pada muka surat yang 13, yang mana pada bulan lepas kita membacakan tentang suatu hadis berkenaan dengan kemuliaan orang yang ada ilmu ataupun orang yang dikurniakan Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat untuk dia. Seperti mana yang ada hadis tersebut yang di atas, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang alim dan juga faqih, yang memberati dirinya dengan wara',
terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1,000 orang abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi warak. Kita telah pun menceritakan berkenaan dengan kisah Imam Hanbali yang menjemput tuan guru dia Imam Syafi'i untuk ke rumah dia, bermalam di rumah dia. Itu sebab kalau kita nak mengenali satu-satu orang itu, orang-orang alim pesan kata tidur dengan dia 1-2 malam, ataupun berkelana dengan dia 2-3 hari, atau mendaki bukit dengan dia sepagi atau sepetang. Dengan kaedah ini baru kita mengenali siapa dirinya yang sebenar. Nak tahu lagi siapa diri dia yang sebenar adalah ketika mana kita senang dia susah, dan ketika mana Allah Ta'ala membalikkan kita pula susah dia senang. Sayyidina Ali kata ketika itu baru aku kenal berapa orang kawan-kawan aku. Jadi bila mana kita sebut tentang kisah Imam Hanbali yang telah saya ceritakan pada bulan lepas, kita mengetahui bahawa di dalam kisah tersebut antara pengajarannya adalah adab di antara satu orang murid dan satu orang guru. Walaupun dua-dua orang yang sangat hebat, bukan tuan guru yang biasa-biasa, bukan anak murid yang biasa-biasa, dua-dua tuan guru hebat, bezanya dia berguru dengan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanbali ketika itu juga adalah satu orang ulama yang hebat. Yang keduanya adalah berkenaan dengan kelebihan ulama ini, walaupun pada zahir dan pada dasarnya melihat sebagai orang yang seolah-olah tidak banyak amal ibadatnya, tetapi sebenarnya ada amalan-amalan batin ataupun amalan-amalan yang kita tak nampak, di mana jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah orang yang tidak ada ilmu ataupun orang yang kurang ilmunya, walaupun ibadatnya itu terlihat sebagai ibadat yang cukup besar. Di mana kita melihat bahawa contohnya kalau melihat kepada hadis yang sebelum, dikatakan wassalamuka 'alal 'alim, memberi salam akan kamu kepada orang-orang yang alim, khairul laka min ibadati alfi sanah, adalah lebih baik daripada ibadah yang sunat selama 1,000 tahun. Baru bagi salam tuan-tuan, itu adalah kelebihan bagi satu orang penuntut kepada orang yang mengajarkan ilmu. Bayangkan kalau orang yang berilmu itu sendiri, betapa besar darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya adalah kita menyambung kepada hadis yang berikutnya, iaitulah hadis yang kedua pada muka surat yang 13. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim di atas segala orang abid. Orang-orang yang ada ilmu nak dibandingkan dengan orang-orang yang banyak amal ibadahnya tetapi tidak banyak ilmunya, adalah Nabi sebut seperti kelebihan bulan malam pada penuh purnama di atas segala bintang. Tuan-tuan, kalau datang malam purnama, kita nampak Masya Allah cantik sungguh. Sehingga kan kadang-kadang bintang-bintang yang bersinar di tepi-tepiannya kita tak perasan dah. Bukan tak nampak, tak fokus dah. Dek kerana keindahan yang Allah Ta'ala jadikan bulan purnama itu indah. Jadi begitulah Nabi SAW membuat suatu perumpamaan kepada para sahabat, betapa lebihnya orang-orang yang abid itu berbanding dengan orang-orang yang betapa lebihnya orang yang alim berbanding orang-orang yang abid. Namun bila mana kita melihat kembali seperti mana yang dikhabarkan
daripada khutbah Jumaat kita baru ni. Baru ni kita ada khutbah Jumaat, dan asbab daripada khutbah Jumaat baru ini jugalah saya baru tahu rupa-rupanya wujud hari lelaki sedunia. Selama ini saya tak pernah tahu bahawa ada hari lelaki sedunia. Bila dengar khutbah Jumaat baru ni, jatuhnya hari Jumaat yang baru ni adalah hari lelaki sedunia. Selama ni kita dengar hari perempuan lah, hari ibu lah, hari kakak lah, hari isteri lah, macam-macam hari. Rupa-rupanya kita lelaki pun ada hari, tuan-tuan. Bangga saya. Cumanya berkenaan dengan kita tengok hari lelaki sedunia itu bukanlah untuk kita bangga-banggakan juga sebenarnya. Bila mana mendengar dan membaca konteks daripada khutbah tersebut, bahawasanya Allah Ta'ala memberikan segala jenis kelebihan dan darjat kepada kaum lelaki itu adalah dengan untuk memuliakan dia. Tetapi kemuliaan tersebut dia akan peroleh daripada hasil dia telah pun berjaya menjalankan apa yang telah diamanahkan. Nampak macam Allah Ta'ala tinggikan darjat lelaki. Contohnya bila mana matinya satu orang, difaraidkan harta dia adanya anak lelaki, maka anak lelakinya akan mendapat bahagian yang lebih berbanding dengan anak yang perempuan. Bahkan lebih bahagian anak lelaki daripada isteri dia. Kalau dia tidak ada anak lelaki, maka hartanya itu akan mengalir kepada adik-beradiknya yang lelaki pula. Ini disebut berkenaan dengan kelebihan lelaki. Nabi-nabi dan rasul-rasul juga adalah daripada kalangan lelaki. Tokoh-tokoh hebat di dunia pun dari kalangan lelaki. Orang-orang kaya terhebat di dunia pun dari kalangan lelaki. Lepas tu ada orang dia habaq kat saya, Ustaz, wanita pun ada juga wanita terkaya dunia. Ya, betul. 4 orang wanita terkaya dunia ada. Tetapi kekayaannya adalah hasil daripada penceraian, bukan daripada usaha bisnes dia. Maknanya dia dapat kaya tu daripada bekas laki dia juga. Nak cerita berkenaan dengan lelaki ini, Allah Ta'ala memberikan dengan segala kelebihan dan darjat. Dan yang paling orang Islam berbangga sekali adalah berkenaan dengan diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas laki-laki ini 9 akal, 1 nafsu. Wanita itu 9 nafsu, 1 akal. Kita pun berbangga-banggalah. Tetapi pada hakikatnya bila kita melihat semula realiti yang terjadi pada hari ini, walaupun lelaki itu dikurniakan Allah 9 akal, tetapi kalau tidak guna, maka dia nampak seperti orang tidak berakal. Kerana apa? Kerana segala yang Allah Ta'ala kurnia dan segala yang Allah Ta'ala bagi itu adalah tujuannya untuk dimanfaatkan, baru kemuliaan itu datang. Jadi bila mana yang Nabi sebut kelebihan orang alim atas segala orang abid ini, kalau orang abid tersebut ibadahnya itu adalah pada dasar ilmu yang dia ada, maka lebih baik daripada satu orang alim yang belajar ilmu agama, yang mengaji Quran 30 juzuk tetapi tidak pernah mengamalkan ilmu yang dia ada. Berapa ramai tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala izinkan mereka belajar agama. Atas pengalaman saya sendiri, katalah dalam satu-satu pondok, dalam satu-satu madrasah ada 100 orang hak mengaji. Kita ambil mengaji Quran lah contohnya, bahasa yang lebih mudah. 100 orang Allah Ta'ala izinkan pergi mengaji. Dalam 100 orang yang Allah Ta'ala izin pergi mengaji, mungkin 50 yang dijadikan Allah hafiz Quran. Dalam 50 orang yang hafiz Quran, mungkin 30 orang yang ingat betul. Dan dalam 30 orang yang ingat betul, habis-habis keluar daripada madrasah, ingat sungguh. Ada juga keluar pada madrasah, tuan-tuan boleh lihat pada hari ini, ada juga kadang-kadang anak-anak tahfiz keluar daripada madrasah, kamu berapa juzuk? 30 juzuk. Baca sikit juzuk sekian, oh saya tak boleh, nak kena ulang dulu. Padahal dia fresh. Kalau dia dah lama keluar, tak apa, kita boleh terima. Tapi dia fresh, baru keluar, tak boleh dah baca. Ada banyak. Dari 50 orang hak hafiz Quran tu, ada 30 orang yang keluar tu dia ingat sungguh. Dan daripada 30 hak ingat sungguh tu,
mungkin dalam lebih kurang 15 orang saja yang akan mengulang hafazan dia. Dan yang mengulang hafazan itu mungkin ada lebih kurang dalam 7 ke 5 orang, 5 ke 7 orang yang bukan sahaja mengulang, tetapi dia mengamalkan fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Apa yang Quran kata halal, halal. Apa Quran kata haram, haram. Maknanya nisbahnya lebih kurang 500 di antara kalangan orang yang mak ayah dia hantar pergi belajar agama, pergi mengaji agama, nisbah dia lebih kurang 500. Jadi begitulah kerana Nabi SAW memaklumkan kepada kita kelebihan orang yang alim ni adalah atas asbab kerana usaha yang mereka jalankan sendiri dengan mengulang, dengan mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia menyampaikan pula ilmu yang dia ada. Dia tidak membekukan ilmunya di satu tempat, tetapi dia memanfaatkan ilmu itu sebaik mungkin, barulah dia mendapat manfaat seperti mana yang Nabi sebut. Tapi kalau orang yang ada ilmu, contohnya dia menghafal Quran, berapa banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW, walaupun ada di antaranya hadis dhaif, tetapi hadis yang tidak terlalu dhaif lah, yang menyebutkan berkenaan dengan laknat Al-Quran kepada pembaca dan laknat Al-Quran kepada penghafaz. Baca Quran, hafaz Quran, tapi Quran laknat dia. Kerana apa? Kerana dia membaca sekadar baca, hafaz sekadar hafaz. Di antaranya adalah bila mana dia menghafaz Al-Quran dengan sengaja dia melupakan hafazan dia tersebut. Dan juga dia menghafaz dan belajar Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka ini tidak menghafaz Al-Quran sepenuhnya, kerana pada zaman Nabi SAW, Al-Quran itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan turun 30 juzuk siap-siap. Dia turun berperingkat. Ada yang sahabat Nabi contohnya meninggal dunia ataupun syahid pada perang Badar contohnya. Masa perang Badar, Quran bukan ada 30 juzuk. Limit dia sampai takat yang mana turun ketika itu saja. Ketika mana perang Uhud yang syahid, sampai perang Uhud tu je. Quran turun 30 juzuk ni adalah lengkap kenabian Nabi SAW selama lebih kurang 23 tahun. Baru lengkap sungguh, sehinggalah khutbah terakhir Nabi, ya, Nabi menyebutkan, berpesan dekat sahabat-sahabat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum, berkenaan dengan telah disempurnakan agama kamu ini kepada kamu. Telah sempurna ni maknanya habis dah, lengkap dah. Tak ada dah istilah nak tiba-tiba subuh jadi 4 rakaat, kau tak ada dah. Cukup dah. Kalau kata ada sebarang penambahan dan pengurangan pun adalah berdasarkan pembahasan ulama selepas itu. Mana yang relevan, mana yang tidak relevan, mana sesuai, mana tidak sesuai dan sebagainya. Jadi para sahabat ni walaupun ada yang tidak menghafaz Al-Quran secara total, menghafaz mungkin juzuk 30 sahaja dan sebagainya, tetapi Nabi sebutkan mereka ini sebagai Quran bergerak. Bukan sebab Quran bergerak tu pasal lepas hafal Quran, tak. Tetapi mereka mengamalkan seperti mana yang Quran sebut. Contohnya ketika mana Allah Ta'ala melarang manusia daripada mengamalkan riba. Allah Ta'ala dah larang dah dalam juzuk ketiga bahwasanya riba itu begini, tetapi dia masih lagi mengamalkan sistem perniagaan dan juga sistem muamalah dengan yang mengamalkan sistem riba, walaupun dia buka akaun. Hati-hati tuan-tuan. Saya boleh cakap pasal saya pernah kerja bank, adalah sikit autoriti nak cakap. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buka akaun bank, ni sampaikan ilmu lah sebuah sikit. Kita sembang pasal ilmu kan. Buka akaun bank contohnya, pergi kat bank, saya nak buka akaun. Bukan semua orang dia boleh kata saya nak akaun konvensional ataupun saya nak akaun Islamik. Bukan semua orang. Terutamanya kalau dari kalangan anak-anak muda yang nak bekerja, tokek kata, "Noh, kamu pi ambil surat ni, kamu pi buka akaun, kamu nak kerja kan?" Pi. Contoh dia nak kerja JNT ke, dia nak kerja Kelang ke, dia nak kerja office ke. Tokek kata pi buka akaun sekian, kita akan bayar gaji melalui bank tersebut. Maka dia pun pi dia kata saya nak buka akaun. Officer yang dekat situ,
Dia yang tahu segala akaun jenis apa yang ada. Terutamanya yang paling umum sekali adalah bahagian akaun konvensional dan akaun Islamik. Jadi kalau orang yang ada akaun simpanan konvensional, secara tak langsung dia makan duit haram. Pasal apa saya berani kata dia makan duit haram? Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan buat masuk duit RM100 simpan. Tak mau biar bank kosong, masuk RM100. Bukannya RM100 itu kekal kat situ dah. RM100 itu kalau tuan-tuan buka Maybank 7 ke CIMB Klik ke, memang ada terpampang 100 kat situ. Tetapi duit tersebut bank dah rolling dah. Bank dah ambil dah. Ambil duit tuan-tuan tu, bank rolling dah. Kalau tidak, dari mana bank nak dapat duit? Dia akan rolling duit tuan-tuan. Dia akan rolling. Kemudian tiap-tiap bulan ataupun beberapa bulan selang, dia akan bagi tuan-tuan kadang 53 sen, 24 sen, 69 sen. Kalau duit hasil ribu-ribu, kadang-kadang sekali masuk RM5. Tak tahu duit apa ni. Dia tulis kat situ interest. Ataupun dia masuk kat situ profit, macam-macam lah. Sebenarnya itu adalah kadar keuntungan yang tuan-tuan dapat hasil daripada bank duk rolling duit tuan-tuan. Sedangkan akaun tersebut adalah akaun konvensional. Maka hak 5 kupang tu apa dia? 5 kupang tu haram. Yang ramai sangat orang tak sedar. Tuan-tuan balik bolehlah kok cek, saya ni ada lagi akaun konvensional ni. Tak tahu tak apa, tapi sekarang dah tahu, kenalah. Tak tahu tak ada masalah. Ustaz ni pergi abang buat apa kata kan. Kalau akaun Islamik tak ada masalah. Kerana ustaz, apa beza akaun konvensional dan akaun Islamik ni? Okey, baik. Akaun kalau buka akaun konvensional, dia tak ada akad. Segala urusan yang berlaku dia tak ada akad. Dia cuma panggil perjanjian. Pada dasar samalah ustaz. Ada. Ketika mana buat akaun Islamik, dia ada akad-akad tertentu. Walaupun dia bukan salam tuan-tuan ketika itu tak. Dia cuma maklum, ya, begitu je. Itu yang pertama, dia ada sistem akad. Yang kedua adalah dari segi dia punya investment. Investment dia akan pergi kepada investor yang mengamalkan syariah compliant. Apa syariah compliant? Patuh syariah. Tidak ada mengamalkan sistem riba. Contohnya apa? Dia akan melabur duit tuan-tuan kepada amanah saham Bumi Putra, contohnya. Dia akan melabur duit tuan-tuan dekat bahagian Felda, contohnya. Dia akan melabur dekat bahagian Mardi, contohnya. Mana-mana agensi ataupun company-company yang tidak ada unsur-unsur riba, dia akan pergi melabur kat situ. Tapi kalau dalam akaun konvensional, baik simpanan, baik pelaburan dan sebagainya, dia akan melabur duit tuan-tuan ni suka hati. Sebab pada dia kat situ, tuan-tuan bukan ada perjanjian apa pun, janji melabur dah. Kalau akad, dia confirm dekat itu bahawa akad yang akan dilaburkan duit tuan-tuan ni adalah pada yang halal saja. Kalau konvensional, mentang-mentang tuan-tuan buat masuk, dia guna sesuka hati dia. Dia masuk dekat saham Genting, dia masuk dekat saham Guinness arak tu saya pun tak tahu apa nama. Segala akad yang tahu kata sagi duit tuan-tuan main. Tu je. Itu sebab ada orang dia tanya saya, kenapa kalau KWSP, kenapa kalau anda syariah punya interest lebih rendah profit berbanding dengan konvensional? Sebab konvensional pelaburan dia lebih luas, tak ada halal haram. Kalau yang syariah terhad. Itu sebab dia punya profit lebih sedikit daripada yang konvensional. EPF pun bila pergi tanya dekat EPF, dia kata masih tinggi persentage umat Islam yang belum mengubah akaun EPF kepada akaun Islamik. Kalau tuan-tuan mungkin dah ubahlah. Ni anak-anak muda yang umur 20 ke 40 ni, mereka kebanyakannya mengambil tidak endah. Mereka rasa macam biar kat situ. Sedangkan apa duit mereka yang ada simpanannya dalam EPF juga akan dilaburkan secara tak langsung. Ustaz, saya tak pernah ada perjanjian pun. Itu konvensional. Bukan dibagi tahu kita. Itu sebab kalau tuan-tuan yang pernah ada pengalaman loan konvensional, dia punya lipat ganda pembayaran bulanan, dia punya bukan bayaran bulanan, bayaran total adalah jauh lebih besar daripada Islamik.
Tuan-tuan, saya masa uruskan loan rumah untuk orang-orang Cina, dia tanya saya, ada tak produk Islamik yang best? Dia mai tanya produk Islamik. Kalau ikutkan nak bagi dia Islam time tu kok. Pasal dia yakin dengan Islam. Kalau ikutkan, kalau ucap syahadah time tu jalan lah. Tapi orang Islam sendiri dia kata tak maulah. Bank konvensional sudah. Sebab tu saya berhenti kerja bank. Sebab saya menjual produk-produk konvensional. Jadi bagaimana saya nak yakin bahawa pendapatan saya totalnya, kualitinya adalah halal di sisi Allah. Sedangkan apa yang saya lakukan di atas muka bumi, semua besok saya nak jawab. Habis tu ustaz, yang kerja bank sekarang macam mana? Terpulang pada mereka. Kerana masing-masing nak jawab. Saya bahagian saya lah. Saya nak jawab macam mana, itu saya punya cerita. Yang lain yang masih bekerja bank tu, wallahu a'lam, mungkin mereka ada pendapat hujah dan ilmu mereka sendiri. Kerana bila mana di dalam loan Islamik, setiap kali ada perubahan kadar, setiap kali ada perubahan interest, setiap kali ada perubahan pembayaran dan sebagainya, akan buat akad dan perjanjian yang baru. Kalau loan konvensional, tak ada. Tuan-tuan habaq yes no, jalan. Jangan tengok sagi cah tambahan RM10. Saksi dia tarik duit tuan-tuan, bukan dia tarik RM1,000, RM2,000 dah. Dia tarik RM5, 3 kupang, RM10. Tapi kumpul-kumpul lah RM300 rupanya dia tarik duit aku. RM300 tu mahal tuan-tuan. Jadi berurusan beli dalam kadar muamalah yang riba, sengaja hukumnya haram. Tak sengaja hukumnya dimaafkan. Terpaksa hukumnya makruh. Ada yang ulama kata harus. Terpaksa tu macam mana? Contoh, tuan-tuan nak beli kereta, tetapi pendapatan tuan-tuan itu kalau nak buat loan dengan bank memang takkan lepas. Memang tak lepas contohnya. Dan nak beli kereta tu pula adalah kereta second hand buatan Malaysia. Contoh tuan-tuan nak beli katakanlah Proton Previe contoh. Nak buat loan dengan bank tak lepas. Tapi tengok-tengok buat loan dengan Aeon Credit. Ini satu lagi alung belesen lah. Kalau ada yang kerja Aeon ni saya minta maaf banyak lah. Saya sebab terus terang lah, kita cerita pasal bab kewangan. Jadi bila mana buat loan dengan Aeon Credit, tuan, yang boleh loan ni hanya konvensional. Tuan-tuan pun tak ada pilihan kata, lagi tak boleh kereta, jangan kata nak pergi hantar anak sekolah, pergi masjid tak boleh, nak bawa pergi beriadah tak boleh, susah urusan. Maka ketika itu terdesak, terpaksa. Ada setengah ulama kata makruh, ada setengah ulama kata harus, maka jalan. Kerana ketika itu dia panggil sebagai buat amalah darurah. Tak boleh buat apa? Tak beli lagi buat mudarat. Jadi kok mana pun beli juga. Tapi selagi mana boleh mengelak daripada segala urusan yang riba, maka itu adalah jauh lebih baik. Pada hari ini ramai anak-anak muda juga yang berlabur duit dalam forex. Forex trading dia panggil. Muzakarah fatwa kebangsaan dah bagi tahu dah bahawa forex itu adalah haram di sisi syarak. Dia pun mulalah dia buat hujah, dia kata habis tu bank negara pun ada forex lah. Dia kata negara Islam lain pun buat forex lah. Dia bukan cerita pasal orang buat ke siapa buat dah. Dia cerita dia sekarang hukum. Kalau haram-haram bukan kira siapa buat. Contohnya bila mana ada riak buat konsert secara besar-besaran yang dihadiri sebanyak lebih kurang 700,000 orang. Bukan 7,000 tuan-tuan. 700,000 ni, tak tahulah nak kata lautan manusia ke macam mana. Mungkin lebih besar kot daripada lautan manusia. Bukan sikit, 700,000. Adakah mentang-mentang yang buat tu Arab Saudi kita kata, Arab Saudi buat apa lagi tuan-tuan? Berjimba kita malam ni. Dok, dia bukan berdasarkan siapa buat, siapa tak buat. Dia berdasarkan daripada pengajian hukum. Jadi kalau dah kata forex tu tak boleh lah. Jangan ditegakkan benang yang basah. Sajalah pesan kok-kok lah tuan-tuan. Ada anak yang mana ni ayah, saya ada duit lebih sikit untung main forex. Ayah ni pelaburan halal. Tak ada. Tuan-tuan ambil duit tu dalam kadar tuan-tuan tahu tu haram, maka hukumnya menggunakan duit itu juga adalah haram. Tetapi kalau tuan-tuan tak tahu, ada juga setengah ulama yang menceritakan bagaimana duit ataupun satu kewangan ataupun harta apabila berpindah milik maka dia bertukar hukum pun ada juga. Sebab hukum muamalah ni besar. Contohnya ada orang dia main judi. Masa dia muda-muda dia main judi. Lalu bila mana dia dah tua, dia dah ada duit yang halal. Ataupun dia masih ada lagi baki duit judi tu.
Jadi macam mana kaedah dia nak membersihkan harta, dia nak menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa judi dia? Yang pertama dia bertaubat, yang kedua dia kena hapuskan daripada diri dia duit tersebut. Maka takkan dia nak buang dalam tong sampah. Makanya bila mana dia ambil duit tersebut, dia pindah milik. Dia kata ini saya bagi, bukan sedekah nah. Dia tak jadi pahala sedekah, dia tak jadi pahala infak, dia tak boleh bayar zakat, tak boleh. Yang boleh ni dia bagi ni tak ada apa pahala pun kat dia. Dia bagi ni sebab duit ni duit haram, maka dia bagi. Jadi penerima tersebut boleh terima tak? Boleh, hukumnya harus. Kerana duit tersebut telah berpindah milik, maka duit tersebut boleh digunakan. Dan dia walaupun tak dapat pahala sedekah dan infak sebagainya, kerana duit itu duit haram, dia akan terlepas daripada dosa berjudi ataupun dosa makan duit haram yang dia buat masa muda-muda dulu. Luahlah kalau tuan-tuan ada tuan guru yang boleh mengajar bahagian muamalah ni, insya-Allah saya ni tambah sikit-sikit jelah. Itu berkenaan dengan ada sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu. Itu sebab ada ilmu ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang pertamanya boleh selamatkan diri sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Selamatkan diri sendiri. Contohnya tadi tuan-tuan saya dah bagi tahu berkenaan dengan riba. Jadi tuan-tuan, aku tahu dah. Ustaz bagi tahu dah bagaimana kaedah aku nak menyelamatkan diri aku daripada urusan riba contohnya. Lepas tu aku tahu dah, ini kalau forex dah tahu dah ini memang haram contohnya. Jadi tuan-tuan boleh selamatkan diri. Dan yang kedua boleh selamatkan orang lain. Saya tadi dah selamatkan diri, saya nak selamatkan tuan-tuan dan keluarga pula. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Maka tuan-tuan pun nak selamatkan orang lain. Mungkin ada kawan, mungkin ada anak beranak, mungkin ada cucu yang buat sistem-sistem begini, maka tuan-tuan boleh sampaikan. Dia berubah tak berubah, itu bukan kerja kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kita ni, tugas kita ni menyampai saja. Jadi tak jadi hidayah tu Allah punya. Itu cerita dia. Dan juga wajib tadi ilmu wajib dimanfaatkan. Saya sebut ni saya bahas sikitlah berkenaan dengan kelebihan orang alim ni. Yang pertama, ilmu tersebut wajib dimanfaatkan baru dapat darjat tersebut. Yang keduanya dapat menyelamatkan diri dan orang lain. Dan yang seterusnya juga boleh kita menjadikan sebagai amalan harian kita ilmu tersebut. Cumanya jangan silap, kerana pada hari ini anak-anak muda terutamanya belajar ilmu agama khususnya bukan untuk beramal. Dia tanya dalil itu, dia tanya dalil ini, dia tanya ilmu itu, dia tanya ilmu ini, dia mengaji kita itu, dia mengaji kita ini, bukan sebab dia nak amal, tapi sebab dia nak berdebat dengan orang, tapi sebab dia nak tunjuk ke orang kata dia pandai. Dia nak tahu supaya orang lain ni semua faham bahawa dia ni tahu sebenarnya ilmu ni. Jadi dia ni ada satu ilmu tersebut, dia nak suruh orang kata dia ni power lah. Dia nak cari gaduh dengan orang, nak berdebat dengan orang. Jumpa tuan-tuan guru, dia tanya, dia uji tuan-tuan guru tu. Kalah mufti pula. Secara mufti pun tak tanya soalan macam dia, tiba-tiba dia tanya soalan macam tu. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggikan darjatnya pada akhirat. Jadi bila mana kita mendatangkan amanah yang Allah Ta'ala bagi tersebut daripada kurniaan-kurniaan itu, maka banyaklah pahala dan tinggilah darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku pada umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara orang ilmu dengan orang yang kurang ilmu adalah Nabi sebut seperti kelebihan Nabi dengan umat. Besarlah. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini doa, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun olehmu bagi segala yang mengajar dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Ini di antara salah satu doa untuk kita mendoakan orang-orang yang alim, untuk kita mendoakan tuan-tuan guru kita yang dahulu kala ajar kita mengaji. Ustaz, saya dulu mengaji dengan nenek. Nenek pun sama tuan guru lah. Dia tuan guru bahagian mengaji Iqra' dan sebagainya. Ustaz, yang mengajar saya dulu masa tadika macam mana? Ya, sama tuan guru juga. Walaupun contoh ada satu orang dia dah jadi orang yang hebat. Saya ada di Taiping ni lah.
Saya tak maulah sebut siapa dia. Dia ni dahulunya ialah biasa-biasa saja. Tapi pada hari ini dia diberi kesempatan oleh Allah untuk buka satu institusi pengajian. Jadi bila mana dia buka institusi pengajian, dia ada connection dengan you itu, you ini apa semua, dia rasa diri dia, yalah Allah Ta'ala memang bagi dia jadi orang hebat lah. Jadi bila asbab Allah Ta'ala bagi dia jadi orang hebat ni adalah keluhan-keluhan dan luahan-luahan daripada guru-guru dia dahulu. Guru-guru dia yang dahulu kata bahawa, tuan-tuan, dia sebut bahawa dia tak panggil guru dia ni cikgu. Kalau kita jumpa kita punya guru, kita panggil lah ustaz ke dulu ke, guru ke, cikgu ke, kita akan panggil dengan panggilan menghormati. Dia tak, dia panggil nama. Dalam erti kata yang lain, dia tak ada rasa hormat lah pada guru dia. Guru ni tuan-tuan dimuliakan Allah, Nabi Musa sebut walaupun dia mengajar satu huruf, aku rela untuk jadi hamba dia. Pasal apa? Pasal satu huruf tu daripada asalnya aku tak tahu, tapi aku jadi tahu. Ada juga ulama sebut kerana guru aku mengenal Tuhanku. Jadi kerana guru ini daripada kita kecil, contoh umur 6 tahun, mengaji alif bata tak pandai, mengaji ABC tak pandai, tapi lah ni umur 30, 40, 50 pandai sangat. Adakah dengan kepandaian tersebut kita boleh mencaci maki guru yang mengajar kita alif bata? Mungkin ada orang yang saya paling rasa kesal adalah dia pandai mengaji, dia pandai qari. Tok guru yang mengajar dia Iqra dulu ni, baca Quran tak fasih mana, tapi mengajar Iqra. Dia tak mengajar Quran, dia mengajar Iqra. Bukan Iqra ni, Muqaddam. Dia mengajar Muqaddam. Tanya kat dia, dulu awak mengaji dengan siapa ni? Awal dengan dia. Walaupun dia tak fasih seperti mana faqihnya awak yang sekarang, awak wajib hormat ke dia. Kerana pada awalnya awak yang tak tahu, dia lebih tahu. Cumanya sekarang ni Allah Ta'ala bagi awak lebih, awak tetap wajib menghormati dia. Ni antara kemuliaan kita berikan kepada orang-orang yang mengajar ataupun orang-orang yang menjadi guru kita. Walaupun dia tak pernah mengajar kita. Contohnya di sekolah, bukan semua cikgu mengajar contohnya. Dia ajar kepada anak-anak kita bahawa walaupun guru tersebut tak mengajar kita, wajib sampai kita mati. Sebab kita kenal dia sebagai guru. Bukan kita kenal dia sebagai orang yang menyapu sampah. Kalau orang menyapu sampah pun wajib kita hormat, wajib kita sanjung, wajib kita muliakan dia dengan kaedah dia. Apatah lagi guru yang kita kenali sebagai guru walaupun tak mengajar kita. Jadi ini adalah antara doa untuk kita memuliakan tuan-tuan guru kita. Pada hari ini tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak zaman sekarang ni saya melihat adab dengan guru ni tak ada. Adab dengan guru ni tak ada orang. Walau contoh saya tanya tempat saya mengaji dulu di Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling, saya bersembang ada satu maulana tu, dia kata alhamdulillah kami di sini walaupun ada cabaran tetapi kemuliaan kepada guru masih ada. Saya tanya di Lorong Alik Jitra, Madrasah Lorong Alik Jitra, dia kata alhamdulillah kami di sini walaupun menghadapi cabaran tetapi masih boleh dikawal. Maknanya ada tuan-tuan. Kemudian saya tanya sahabat saya yang jadi guru-guru madrasah pun sama juga. Tapi lebih teruk lah. Kerana mereka kata anak-anak murid lah ni, kalau zaman saya walaupun umur saya ni masih tahun 90-an lah orang kata, sebenarnya yang biadab dengan guru ni adalah anak-anak umur 90-an. Lahir tahun 90-an. Dia dah mula biadab dengan guru. Cumanya hak 90-an ni dia mula biadab dengan guru ketika mana dia masuk universiti. Tapi anak-anak yang lahir tahun 2000 lebih ni, daripada sekolah menengah dengan sekolah rendah pun, dia dah pandai melawan guru, dia pandai mengata guru, dia pandai mempertikai guru dia dan sebagainya. Jadi amalan-amalan seperti ini adalah amalan yang dapat menghancurkan satu-satu generasi. Kerana untuk menghancurkan satu-satu generasi itu adalah kaedah dia dengan menyebabkan dia tidak menyanjungi dan tidak menghormati guru dia. Bila mana dia tidak menyanjungi dan menghormati guru dia, walau banyak mana sekalipun ilmu dia, Allah Ta'ala takkan turunkan keberkatan. Pasti dan pasti.
Bukti pelbagai dah. Kalau macam saya depan mata, bukti pelbagai dah. Ngaji dulu punya pandai, tapi hari ini saya ada satu kenalan, walaupun umur dia bawah sikit lah pada saya. Dia ni pada zaman mengaji, tuan-tuan dimuliakan Allah, saya ni bukanlah kalangan yang cerdik pandai sangat, tak juga, kena usaha keras. Kalau sekadar sekat makan kismis tu memang bengap jugalah. Dia ni tak payah nak makan kismis apa, tak payah. Kurma ke apa, tak payah. Saya ni nak kena mak bawa seluri kismis baru boleh belajar. Dia ni tak payah makan benda tu. Dia tengah tidur pun tiba-tiba terkeluar. وَمَا فَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Dia boleh sambung. Kadang-kadang kami kawan-kawan ni suka bagi terkejut. Tuan-tuan kalau nak tengok anak-anak ni dia dekat kedak dengan Quran kan, masa dia tidur tu bagi dia terkejut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambung. Kalau dia boleh sambung tu, insya-Allah baguslah nak tuan-tuan. Tapi kalau dia marah pula tuan-tuan, ada problem tuan-tuan. Jadi kami dulu masa mengaji besok, bro, sambung. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, sambung. Dia boleh sambung. Saya antara yang tak boleh nak sambung lah, pasal ayat Quran panjang. Bukan saya cerdik sangat lah dulu, biasa-biasa je lah. Tapi bila mana habis mengaji, Allahu Akbar, lah ni tak tahulah. Wallahu a'lam, semoga Allah Ta'ala bawa dia balik ke dalam hidayah. Saya pun tak tahu nak kata macam mana dah. Nak kata orang masih orang, tetapi amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan dia tu seolah-olah macam tak pernah jadi seorang yang belajar agama. Sedangkan ketika mana belajar agama ni budak pandai. Rupa-rupanya bila dikenangkan kembali, dia ni dulu tak hormat dengan guru-guru. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia pandai. Sebab dia bijak. Dia tak ada susah payah. Allah Ta'ala bagi kepada dia ni mudah. Saya dulu kalau nak menghafaz Quran, sehelai ni lebih kurang dalam 1 jam lah. Setengah jam ni 1 muka. Jadi kadar yang normal lah. Dia ni tuan-tuan, mulut tak gerak. Tengok. Tidur. Tengok. Tidur. Pagi ustaz mai panggil, dia boleh tasmik dengan lancar. Kami ni cukup cemburu lah dengan dia. Tapi bila mana ditakdirkan Allah dia jadi macam tu, baru kami tahu bahawa asbab susah payah yang Allah Ta'ala bagi dulu ni ada hikmah dia. Dan asbab Allah Ta'ala bagi dia jadi macam tu pun ada hikmah dia. Yaknilah dia menjadi biadab kepada guru-guru, dia tidak menghormati dan tidak memuliakan guru-guru, maka walaupun hafazan dia 30 juzuk, walaupun dia mengaji pondok, tetapi tidak ada keberkatan di dalam ilmu dia. Bukan tak berkat hidup dia tak ada masalah, boleh kerja macam biasa, boleh makan dalam biasa, tapi ilmu yang dia ada tu tak ada berkat, tak ada manfaat untuk diri dia sendiri. Tuan-tuan dah masuk ke? Tak ada bunyi keling-keling pun. Syuruk buat dah, saya lupa dah. 7-6 minit. Lah. Tuan-tuan lapang makan nasi lemak pula kan. Yang terakhir adalah, dan daripada Umamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut bersalawat kepada mereka, yaknilah meminta ampun kepada mereka itu, dan di atas orang yang mengajar akan manusia dan kebajikan. Itu sebab saya pernah abang kata tuan-tuan dulu, walaupun kita berada di dalam majlis ilmu tetapi tidak buat apa-apa, duduk saja ataupun tidur dalam majlis ilmu ataupun tak ambil perhatian dalam majlis ilmu, tetap mendapat manfaat, akan diampunkan dosa mereka dan diminta ampun akan dosa kedua ibu bapa mereka. Apatah lagi kalau yang buka kitab, yang menulis, yang mencatat, yang menghafaz, yang lagi tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana majlis ilmu ini ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk dia ni cari majlis ilmu. Dia bertemparan ke seluruh alam ni. Bila mana satu malaikat dia jumpa majlis ilmu, dia akan panggil kawan-kawan dia yang lain, dan mereka akan berbondong sehinggalah ke langit yang pertama. Cukup sampai langit pertama, mereka pergi cari hak lain pula. Makanya itu dia punya kira limit kelas dia lah. Limit kelas dia
cukup, dia kata okey dah penuh kelas, kita pergi cari tempat yang lain pula. Kalau kita baca di dalam kitab Fadail Amal berkenaan dengan kelebihan-kelebihan berada di dalam majlis ilmu. Itu sebab kita berada dalam majlis ilmu, walaupun tidak dapat kita mengambil banyak manfaat, tetapi sekurang-kurangnya baliknya kita ke rumah, kita membawa debu-debu malaikat yang singgah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, agar yang demikian harmonilah rumah tangga kita, aman bahagialah keluarga kita, dan sejahteralah hidup kita bersama dengan anak-anak sehinggalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu pengajian kita pada pagi ini, dan kita akan sambunglah pada bulan yang hadapan dengan hadis yang bawah sekali itulah, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana kita akan sambung pada bulan hadapan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan, dan juga dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Dan seperti mana yang diberitahu dan dimaklumkan oleh Tuan Setiausaha, bahawa tuan-tuan semua adalah dijemput. Saya sajalah ulang sekali lagi, kalau tuan-tuan terlupa ke apa, dijemput ada majlis akikah di surau Batu Empat tu. Dan saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya ada saya tersalah kata, tersalah sebut atau tersakiti hati sesiapa, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu hakikatnya juga adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dan juga kekhilafan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.